Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ni sama-sama dapat berkumpul di surau. Kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabtu sabdanya menyebut ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana ramai di kalangan manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan. Walaupun Nabi berkata ni 1400 tahun yang lepas, hakikatnya hari ini ramai di kalangan manusia yang tertipu dalam kehidupan ini dengan nikmat kesenangan, nikmat kelapangan. Dan mereka akan ingat Allah bila ditimpa musibah. Apabila mereka diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, mereka gagal, kadang-kadang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan yang tersebut. Baik, tuan-tuan dan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita menyambung pengajian kita tentang ilmu miras ataupun ilmu berkenaan dengan pusaka, yang mana pada pertemuan yang lepas kita sudah membicarakan tentang waris-waris yang layak untuk mendapat harta pusaka. Di mana waris-waris yang layak untuk mendapat harta pusaka ini boleh dikategorikan sebagai 4 golongan. Yang pertama secara ringkasnya yang disebut sebagai ashabul furud. Mereka yang mana bahagian mereka, kadar mereka telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya mereka dah ada bahagian tetap. Mereka terdiri daripada 12 golongan. Kadar yang ditetapkan ini yang disebut dalam Quran dan juga yang disebut oleh baginda Nabi SAW ada 6. Pertama 1/2, 1/3, 1/4, 1/6,
1/8 dan 2/3. Dan satu lagi dalam kes yang khusus berdasarkan kepada ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab 1/3 baki. Ini yang dah ditetapkan. Kalau dalam Quran tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Allah Subhanahu wa taala menyebut secara detail warisnya dan juga kadar bahagiannya. Ini disebut sebagai golongan ashabul furud. Golongan yang mana bahagian mereka Allah dah tentukan. Tak boleh berubah. Kalau Allah kata 1/8, 1/8 lah. Kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Cuma kita hari ni ramai yang duk pertikai, kenapa 1/8, kenapa sikit sangat? Tu jangan tanya saya, tanya Allah. Allah dah bagi tahu gitu. Mesti ada hikmahnya. Ada hikmah di sebalik. Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang kita tak tahu pun hikmah. Hanya dalam Quran kadang-kadang ada hikmah yang hanya Allah saja yang mengetahui hikmahnya. Kita cuba mencarilah. Tapi hakikat sebenarnya hanya Allah sahaja yang Maha mengetahuinya. Yang kedua, golongan yang disebut sebagai golongan asabah. Asabah ni adalah mereka yang bahagiannya tak disebut pun dalam Quran. Dan mereka ini lebih kepada disandarkan kepada golongan belah lelaki lah. Dia juga ada 12 orang. Kalau tuan-tuan lihat dalam senarai wali pernikahan, itulah dia. Datuk ke atas, bapa, anak lelaki. Macam kita kat sini yang lelaki ni, kalau kita lebih, kita ni lebih kepada golongan asabah. Yang mana golongan asabah ni tuan-tuan, kadang-kala kita ambil semua. Harta yang ditinggalkan kadang-kadang kita yang ambil semua. Contoh, sebab kita seorang je anak lelaki. Waris lain tak ada, kita ambil semua. Ataupun kita ada 3 orang waris lelaki, 3 orang je. Jadi 3 orang ni lah yang ambil semua. Dibagilah dengan 3. Kalau 1 juta tu bagilah dengan 3. Tu asabah. Dan keduanya dia hanya akan mendapat setelah golongan yang pertama tadi dah ambil dulu, bakinya barulah kepada golongan yang kedua, iaitu golongan asabah. Maksudnya nak kira cara pengiraan harta pusaka ni tuan-tuan, mesti berikan dulu golongan yang pertama. Kalau tiba-tiba masuk golongan yang kedua, macam mana kita nak kira? Sebab golongan kedua ni baki. Kita hanya mendapat baki. Nak kira baki, tak boleh lah. Kena cari dulu golongan yang pertama. Kalau golongan pertama ada 1/8 contohnya, ada 1/6. Kalau contoh seorang saja golongan pertama yang ada 1/8. Jadi bakinya berapa? 7/8. 7/8 lah masuk golongan yang kedua, bahagian golongan yang kedua. Dan ada kalanya pula golongan asabah ni langsung tak dapat. Sebab dah dihabiskan oleh golongan yang pertama. Contoh A mati meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan seorang adik perempuan. Anak perempuan seorang dapat 1/2, adik perempuan seorang dapat 1/2. 1/2, 1/2, habis lah. Walaupun golongan yang kedua asabah tu ada tuan-tuan, tapi sebab yang ni yang lebih kuat, maka dah habis dulu. Jadi golongan kedua, walaupun dia layak, tapi dah dihabiskan dulu. Itu cara pengiraan lah. Itu situasi asabah. Manakala waris jenis yang ketiga disebut sebagai zawil arham. Yang dibahaskan pada pertemuan kita yang lepas, zawil arham. Mereka ni yang ada hubungan darah tetapi lebih disandarkan kepada belah perempuan. Yang ni memang tak dapat. Langsung tak dapat. Sebab tak ada pun dalam senarai yang Allah sebut dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176. Tak sebut langsung.
Dia ni saudara kita juga, darah keturunan kita juga. Tapi sebab dia lebih kepada belah perempuan, susur jalurnya belah perempuan, maka dia tak layak. Kalau susur jalurnya belah lelaki, yang ni layak. Susur jalur belah perempuan disebut sebagai zawil arham. Yang ni memang tak dapatlah. Pernah dalam sejarah peradaban manusia, kurun yang kelima, zawil arham ni dapat. Sebab pada waktu itu Baitul Mal diurus dengan cara yang tak berapa cantik lah. Sebab tu ulama pada waktu itu lebih kepada bakinya pergi kepada zawil arham. Tapi hari ini sampai hari ini tuan-tuan, zawil arham memang dia tak dapatlah, tak ada. Okey, baik. Dan waris golongan yang keempat, waris yang keempat adalah Baitul Mal. Baitul Mal juga adalah waris harta pusaka. Maksudnya bagaimana apabila waris kepada, maksudnya apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan waris tetapi warisnya tak dapat nak menghabiskan hartanya. Waris yang hidup tu tak dapat nak menghabiskan hartanya. Jadi apabila tak dapat nak menghabiskan hartanya, maka baki daripada harta tersebut akan pergi kepada Baitul Mal. Ataupun seseorang itu meninggal dunia langsung tak ada waris, sebatang kara. Tak ada. Mungkin saudara maranya dulu satu bas masuk gaung, aksiden, mati semua. Mati awal. Contohlah ni, contoh kan. Maksudnya dah mati semua awal. Jadi pada waktu itu dia dah langsung dah tak ada waris. Maka pada waktu itu dia akan pergi kepada Baitul Mal. Ataupun biasanya dalam kes macam ni, kes yang macam ni tuan-tuan, apabila seseorang yang baru memeluk Islam, apabila dia baru memeluk Islam, lepas tu dia meninggal dunia. Sedangkan keluarganya ada, tapi sebab keluarganya masih lagi beragama yang bukan Islam, maka mereka terhalang untuk mendapat harta pusaka. Jadi hartanya itu akan pergi kepada Baitul Mal. Biasanya kalau dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, kalau yang biasanya kalau contohnya apabila seseorang itu ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, contohlah kan. Lepas tu pula bapa ni yang meninggal pula anak tunggal. Jadi tak ada saudara mara, tak ada adik-beradik. Waktu itulah akhirnya anak perempuan hanya dapat menghabiskan 2/3. Jadi bakinya dia akan pergi kepada Baitul Mal. Itu realiti yang perlu kita tempuh lah. Andai kata berlaku situasi yang sedemikian. Baik. Maksudnya Baitul Mal itu juga sebahagian daripada waris bagi harta pusaka si mati. Baik. Untuk malam ni tuan-tuan, kita masuk satu lagi tajuk. Yang ni tajuk yang amat penting juga tuan-tuan. Sebab kalau tidak tahu yang ni pun tak boleh juga. Maksudnya semuanya penting lah dalam bab faraid ni. Iaitu tajuk disebut sebagai Al-Hajbu ataupun pendindingan. Okey, yang dimaksudkan Al-Hajbu ataupun pendindingan dari segi bahasa bermaksud halangan. Pendindingan ataupun halangan. Kalau kita melihat dari segi istilah ilmu faraid, Al-Hajbu ini bermaksud halangan seseorang waris tertentu yang telah mencukupi sebab-sebab dan syarat-syarat perwarisan dari mendapat harta pusaka, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian kerana ada waris lain yang lebih berhak terhadap harta pusaka tersebut. Okey, baik. Jadi apa maksudnya di sini tuan-tuan? Al-Hajbu, halangan perwarisan. Maksudnya bagi seseorang waris yang cukup syarat untuk mendapat harta pusaka,
kadang-kadang dia sepatutnya dia boleh dapat sepenuhnya, kadang-kadang dia boleh dapat sebahagian. Tetapi disebabkan ada waris lain yang lebih tinggi kedudukannya, maka bahagian kita ni akan sama ada terkurang ataupun langsung tak dapat. Sebab ada yang waris lain yang menghalang. Contoh yang paling mudah. Saya meninggal dunia. Waktu saya meninggal, ayah saya hidup lagi, datuk saya hidup lagi. Kalau ikutkan, ayah saya memang layaklah dapat. Datuk saya pun layak dapat. Tetapi setelah saya meninggal, ayah saya hidup, datuk saya hidup. Kalau ikutkan, ayah confirm dapat, tak ada masalah. Nih, datuk saya. Kalau ikutkan dia waris, betul? Dia adalah waris. Tetapi disebabkan bapa saya hidup, maka datuk terhalang terus daripada harta pusaka. Dihalang, didinding. Sedangkan dia waris. Tapi didinding. Terhalang daripada mendapat keseluruhan bahagian dia. Kalau ikutkan datuk dapat 1/6. Tapi sebab ada bapa, maka dia langsung tak dapat. 1/6 tu terus hilang daripada genggaman dia lah. Itu dihalang secara sepenuhnya. Okey, bagaimana pula dihalang secara sebahagian? Maksud dihalang secara sebahagian ni, bahagian dia maksimal sepatutnya dapat 1/2, tetapi ada waris lain, maka dia punya 1/2 itu dikurangkan menjadi 1/4. Contoh, apabila seorang suami, kita ni lah lelaki yang bergelar suami, apabila isteri kita meninggal, kita ni suami sepatutnya akan dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Harta yang ditinggalkan oleh isteri kita. Baik. Tetapi disebabkan si mati ataupun isteri kita ada zuriat, ada anak. Sama ada anak tu daripada kita ataupun anak tu daripada suami dia yang sebelumnya. Contohlah, anak dia juga tapi daripada isteri yang suami yang sebelumnya, andai katalah. Kalau sebelumnya dia belum pernah berkahwin, anak daripada kita jugalah tuan-tuan. Kita yang tadi sepatutnya dapat 1/2, maka bahagian kita dikurangkan mendapat 1/4. Kita sepatutnya suami dapat 1/2, tapi sebabkan si mati meninggalkan zuriat, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka bahagian kita hanya dapat 1/4. Sebaliknya pula, isteri sepatutnya dia punya bahagian yang tertinggi 1/4. Kalau suami mati, suami tak ada anak. Tapi apabila suami mati, suami ada anak, maka si isteri dia akan dikurangkan bahagiannya daripada sepatutnya dia boleh dapat 1/4, dikurangkan mendapat 1/8. Dihalang, didinding. Itu maksudnya. Cuma dikurangkan bahagian. Sebab tu al-hajbu ni sama ada terhalang terus, tak dapat, ataupun hanya dikurangkan saja bahagiannya. Kerana ada orang lain yang menghalangnya. Itu yang dikatakan al-hajbu, penghalang. Ni yang duk pening ilmu pusaka ni sebab ada benda-benda macam ni lah. Kenapa yang tu dapat 1/2? Tiba-tiba orang jenis yang sama dapat 1/4. Dia duk pusing gitulah. Jadi kalau kita tak faham al-hajbu ni pun susah juga. Okey. Boleh faham tuan-tuan? Ada soalan nak tanya? InsyaAllah boleh faham. Okey. Baik. Okey, al-hajbu ini terbahagi kepada dua jenis. Al-hajbu ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai al-hajbu nuqsan. Al-hajbu nuqsan. Yang dimaksudkan al-hajbu nuqsan, pendinding penghalang yang mengurangkan bahagian waris dari mendapat saham yang lebih tinggi kepada saham yang lebih rendah.
kerana ada waris lain. Contohnya suami berpindah bahagian daripada 1/2 kepada 1/4 kerana ada anak lelaki ataupun anak perempuan si mati. Ibu berpindah daripada mendapat bahagian 1/3 kepada 1/6 kerana ada anak lelaki kepada si mati. Ataupun si mati itu ataupun dia si mati ada adik-beradik, maka si ibu dia akan dapat 1/6 dikurangkan. Yang sepatutnya dia dapat 1/3. Daripada 1/3, banyak tu 1/3. Akhirnya dikurangkan menjadi 1/6. Betul tuan-tuan, 1/3 dengan 1/6 banyak 1/3 kan? Dia mudah tuan-tuan beli kek, satu kek tu dibelah 3. Dengan satu kek dibelah 6. Kalau 1/8, satu kek dibelah 8. Dia macam itulah. Okey. Al-hajbu nuqsan ini boleh berlaku kepada 5 orang waris ashabul furud. Dia hanya berlaku kepada 5 orang waris ashabul furud. Yang pertama suami. Kita ni lah tuan-tuan suami. Yang dah berkahwin lah suami. Maksudnya kita kena menerimalah andai kata isteri kita mati. Isteri kita mati dulu. Okey. Baik. Sepatutnya kita ni didinding daripada mendapat 1/2 kepada 1/4 jika kita ada anak. Maksudnya si mati tadi itu ada zuriat, anak lelaki ataupun anak perempuan. Tu. Yang kedua, isteri pula. Isteri ni apabila suaminya mati, isteri ni akan didinding daripada mendapat 1/4 kepada 1/8 jika suami tadi yang mati ada meninggalkan zuriat, iaitu anak, sama ada anak lelaki maupun anak perempuan. Itu. Yang ketiga, ibu. Ini ibu yang mati siapa? Anak lah. Okey. Ibu didinding dari mendapat 1/3 kepada 1/6 apabila si mati meninggalkan anak lelaki ataupun anak perempuan, dan juga terdapat beberapa orang saudara lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, sebapa dan seibu. Maksudnya ibu ni daripada 1/6, 1/3 dia boleh dalam situasi, dalam keadaan tertentu apabila ada waris yang lebih layak, ia didinding untuk mendapat 1/3 berpindah kepada 1/6, iaitu apabila dia ada anak lelaki, si mati ada anak lelaki ataupun anak perempuan, ataupun si mati ni ada adik-beradik. Adik-beradik ni sebenarnya siapa? Anak kepada ibu jugalah. Anak kepada ibu. Jadi sebab anak kepada ibu, maka walaupun anak kepada si mati, adik-beradik si ibu tadi, adik-beradik si mati ni dia layak dapat tidak, tengok keadaan, tapi sebab dialah yang menghalang ibu mendapat 1/3 pergi kepada 1/6. Baik. Yang keempat, anak perempuan kepada anak lelaki didinding dari mendapat 1/2 jika satu orang, atau 2/3 jika 2 orang, kepada 1/6 apabila mewarisi bersama dengan satu orang anak perempuan. Ianya sebagai pelengkap kepada 2/3 hak waris perempuan. Maksudnya cucu kepada si mati. Tapi cucu perempuan si mati ini cucu daripada anak lelaki lah. Dia kalau cucu daripada anak perempuan tak dapat. Ini cucu daripada anak lelaki. Dia asalnya kalau seorang boleh dapat 1/2. Kalau dua lebih daripada seorang boleh dapat 2/3. Tetapi waktu itu dia ada makcik yang lain. Maksudnya adik-beradik bapanya yang mati tadi tu. Maksudnya adik-beradik bapanya lah, maksudnya makcik-makcik tadi. Maka
cucu tadi ni dia hanya akan dapat 1/6. Dia melengkapkan kepada bahagian makcik dia lah, anak si mati. Maksudnya anak si mati dapat 1/2 dan cucu perempuan ini akan mendapat 1/6. Jadi 1/2, 1/6, dia jadi 2/3. Dia punya kaedah pelengkap kepada 2/3. Okey, baik. Boleh faham tuan-tuan? Kira faham lah. Itu je lah. InsyaAllah. Dia memang apa pula ustaz ni, belit-belit 1/2, 1/6, memang itulah tuan-tuan, nak cakap apa, memang itu ilmunya. Okey, tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Sebab yang nak memberi kefahaman bukan kita tuan-tuan. Allah yang buka kefahaman kepada kita. InsyaAllah. Yang kelima, saudara perempuan sebapa. Ia didinding dari mendapat 1/2 jika satu orang atau 2/3 jika dua orang atau lebih kepada 1/6 apabila mewarisi bersama satu orang saudara perempuan seibu sebapa, ia sebagai pelengkap kepada 2/3 hak perwarisan. Ini adalah saudara perempuan sebapa, maksudnya adik beradik kepada si mati yang sebapa dengannya. Dia ada hak kalau tidak ada yang menghalanglah daripada 1/2 asalnya boleh dapat ataupun 2/3. Tapi apabila ada saudara perempuan seibu sebapa, tadi itu sebapa, yang ni seibu sebapa, maka dia hanya akan dapat 1/6 sahaja. Dikurangkanlah bahagian dia. Jadi Ustaz, esok kalau saya mati macam mana? Tuan-tuan tak payah susah-susah. Kalau contoh kalau saya mati, anak saya tak payah susah-susah. Fikir 1/2, 1/4. Lepas saya mati baru anak-anak nak belajar. Lambat. Caranya macam mana? Apabila saya mati, waris-waris saya pergi mohon proses pusaka. Itu je lah. Mohon, maklumat dihantar semua. Nanti pihak kat sana yang akan buat kiraan. Hari ini kita hanya belajar ilmu tu saja tuan-tuan. Praktikalnya kat sana nanti. Sekurang-kurangnya kita tahulah, oh kita ni waris, kita ada hak. Cara mengira semuanya pihak sanalah yang akan buat. Tapi kadang-kadang tak puas hati pula, duk bergaduh. Aku layak, aku tak layak, engkau tak layak, aku layak, engkau tak layak, duk gaduh-gaduh. Senang. Kalau gaduh juga tuan-tuan, pergi mahkamah syariah. Mohon sijil faraid. Sijil faraid. Itu lagi kuatlah tuan-tuan. Maksudnya sijil faraid ini, dengan sijil faraid barulah kita tahu siapa sebenarnya waris si mati. Sebab orang boleh ngaku, aku pun waris. Jirannya pun ngaku, aku pun waris. Aku yang mandikan dia waktu mati dulu. Contoh. Aku yang bawa van jenazah, aku pun warisnya. Contohlah tuan-tuan. Waktu itu semua ngaku waris. Sekampung ngaku waris. Tapi nak selesai masalah tu mudah saja. Mohon kepada pihak mahkamah syariah. Sebab kuasa untuk menentukan siapa layak, siapa tak layak menjadi waris hanya terletak pada mahkamah syariah. Cuma kelebihannya tuan-tuan, kalau di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Bahagian Pusaka, mereka ada spesialis, mereka ada pegawai-pegawai yang berkemahiran untuk menentukan siapa yang layak, siapa yang tak layak, cara pengiraannya. Cuma kalau di Mahkamah Syariah pula, dia menentukan salah, ialah galur dan sebagainya lah. Dia tengok, kau ni siapa dengan si mati? Si mati ni aku saudara macam mana, saudara gitu-gitu. Apa buktinya? Tak ada dokumen. Balik awal lah. Itu je. Sebab hari ni nak menentukan kita ada hubungan dengan si mati, tuan-tuan, apa dia? Dokumen. Dokumen. Macam kita ngaku, saya ni adalah anak kepada si mati. Apa buktinya? Dokumen. IC ataupun surat beranak. Itu. Sebab tu kalau tak ada IC, tak ada surat beranak, susah tuan-tuan. Contoh,
tiba-tiba satu perempuan mengaku, aku adalah isteri kepada si mati. Isteri yang pertama pun terkejut. Bila pula laki aku kahwin satu lagi ni, contohlah. Semua orang boleh ngaku, tuan-tuan. Tapi akhirnya yang nak nentukan dokumen. Mana di dokumen? Sijil perkawinan. Sebab itu tuan-tuan kalau yang nak nikah dekat Thailand, nikahlah, tak apalah. Tapi kena pastikan kena ada sijil pernikahan. Dapatkan pengesahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Yang pasti bawa duit 1,000 kena denda. Itu je. Jangan melawan Tuan Hakim. Kalau melawan Tuan Hakim, dia akan dipenjarakan dulu. Ya, Tuan. Okey, baik. Isu anak angkat. Anak angkat layak ke tak dapat harta pusaka? Tak dapat. Okey. Boleh tak anak angkat dapat harta pusaka? Boleh. Dua keadaan. Okey. Dan yang dua keadaan saya cerita kejap. Kemudian isunya apabila anak angkat yang dibinkan dengan bapa angkatnya. Apa hukumnya? Haram. Dosa. Habis dah buat ni Ustaz, tukarlah. Sebelum mati, tukar dulu. Sebab dulu masa buat kita tak tahu. Sebab orang dulu-dulu ramai yang dibuat, dibinkan dengan bapa angkatnya. Haram. Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah. Kan? Dengan Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat, Allah larang perbuatan tersebut. Nabi apa? Nabi ubah balik. Kemudian nak menjadikan ia, nak menutup aib-aib cita-cita ni tuan-tuan, akhirnya Nabi nikahkan siapa? Tu yang akhirnya jadi saudara. Okey, baik. Jadi tak boleh tuan-tuan. Okey, andai kata berlaku dah. Kemudian bapa angkat tadi tak sempat nak tukar kepada tukar nama itulah balik kan. Mati. Lepas tu anak angkat ambil kesempatan pula. Dah mati tu. Dari segi undang-undang dunia dia boleh lepaslah tuan-tuan. Tapi dari segi undang-undang akhirat dia tak lepaslah. Cuma ada saya jumpa satu kes tuan-tuan. Saya bagi tahu adik-beradik kepada si mati ni, dia sepatutnya yang berhak untuk mendapat harta tersebut. Dia yang mohon. Dan nak ngesahkan yang tadi tu anak angkat tu tuan-tuan, kalau dia yang mohon, contoh dia mohon, lepas tu dia dapat. Kita sebagai adik-beradik si mati tadi tu, kita boleh ambil borangsi, buat permohonan bicara semula, kita buat bantahan. Bahawa tadi tu sebenarnya bukan waris yang betul. Sebab antara bukti pengesahan dia ni waris betul tuan-tuan bukan setakat IC. Dia nak tengok surat beranak. Sebab surat beranak tu kita punya, macam kita ni ada geran lah. Kalau kereta tu ada geran kereta tuan-tuan kan. Bila dibeli, tahun bila, semua ada kan. Macam tu juga surat beranak. IC tu ringkas je. Surat beranak siapa yang lahirkan kita, bapak kita yang lahirkan. Tu detail. Jadi itu situasinya lah. Okey, anak angkat boleh dapat harta pusaka daripada bapa angkatnya? Boleh, dengan syarat bapa angkatnya waktu hidup buat wasiat kepadanya.
nak buat wasiat, insya-Allah dia akan dapat 1/3. Paling banyak 1/3. Ataupun kalau dia tak nak buat wasiat, dia buat hibah. Dia akan dapatlah harta peninggalan si mati. Kalau dia tak buat dua dokumen ni tuan-tuan, bye-bye, tak dapat apa-apa. Kejap. Kemudian ataupun anak angkat itu sebenarnya anak saudara dia. Maksudnya dia dah tak ada waris langsung dah. Kebetulan anak saudaranya pula, jadi ni anak laki, lepas tu saudara kepada adik-beradik abang dia, contohlah abang dia. Tu kemungkinan dia memang ada layak dapat. Andai kata tidak ada yang menghalang dia. Yang tu dia boleh dapat. Sebab dia juga daripada susur galur waris. Yang tu kena cek balik lah. Okey, ya. Yeah. Okey, baik. Bapa hidup buat wasiat kepada anak-anak dia, bukan anak-anak angkat. Okey, baik. Hukum asal apa yang kata Nabi, la wasiyatul lil waris. Tidak ada wasiat kepada waris illa kecuali benda tu diberi kecuali waris-waris yang lain memberi persetujuan. Baik. Hukum asal wasiat kepada waris tak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi boleh buat, ini di bawah enactment pentadbiran Undang-Undang Negeri Selangor punya enactment wasiat Negeri Selangor pun sebut boleh. Tetapi perlu mendapat persetujuan daripada waris. Bila waktu wasiat itu dilaksanakan akan datang. Sebab hakikatnya tuan-tuan, kenapa tidak boleh? Sebab harta yang kita tinggalkan ini sebagai harta pusaka, 2/3 hak waris. 1/3 itu hak selain daripada waris. Tapi kalau yang 1/3 hak selain daripada waris kita tak buat, jadi 100% hak waris lah. Itu dah dikira dalam faraid. Jadi walau bagaimanapun, walaupun asal hukum tak boleh, tapi dalam hadis yang lain, dia ada dua hadis Nabi. Satu kata asalnya yang tak boleh, yang kedua dikatakan boleh tapi ada syarat. Dia terikat. Sebab apa? Sebab contoh seorang ayah, aku berwasiat dalam tu esok kalau ayah mati, ayah nak harta-harta ini dibahagikan sesama kamu secara sama rata. Contoh. Okey. Itu pesanan wasiat lah tu. Okey, baik. Andai kata ayah kita mati, wasiat itu dilaksanakan. Kita sebagai waris tidak terikat dengan wasiat tersebut. Kita tidak terikat dengan wasiat tersebut. Sebab kita waris, dah ada bahagian. Apatah lagi yang lelaki. Contoh, dalam 10 waris kita tuan-tuan, 9 setuju dengan pesanan ayah tadi, ikut wasiat ayah. Tapi seorang tak setuju. Saya tak nak ikut wasiat ayah. Saya nak bahagian saya ikut faraid. Maka yang tak setuju tadi, dia ikut faraid. Cara kiranya, kira dia punya dulu, bakinya barulah dibagi-bagikan mengikut wasiat tadi. Sebab wasiat dia tidak mengikat. Wasiat tidak mengikat. Dia bergantung kepada persetujuan waris-waris. Tetapi kalau wasiat itu diberikan kepada hartanya kepada anak angkat, 1/3 itu mengikat. Dia wasiatkan 1/3 hartanya untuk surau Haji Maksum, dia mengikat. Waris tak boleh challenge. Dia tak lebih 1/3, dia tak mengikat. Maksudnya itu 1/3 hakikatnya boleh kita punya bahagian diberikan kepada bukan waris.
Contoh kalau kita ada anak angkat, kita buat wasiat, kita berikan kepada anak angkat kita 1/3. Ataupun kita berikan, kita buat wasiat kepada cucu kita yang disebut sebagai wasiat wajibah. Sebab apa? Kalau kita mati, cucu kita tak dapat harta pusaka sebab ada orang yang menghalang. Maka pada waktu itu 1/3 kepada cucu tidak boleh dicabar. Sebab cucu apabila datuk mati, cucu tu dia terhalang untuk mendapat harta pusaka sebab ada orang lain. Itu disebut wasiat wajibah. Kalau contoh tuan-tuan waktu hidup kedekut sikit, contohlah kan, waktu hidup ni kedekut, tak hidung masin sikit. Tapi esok kalau aku mati harta aku banyak, tak ada pula nanti bekalan untuk aku pula waktu hidup. Okey, buat dalam wasiat, esok kalau saya mati, sebahagian kecil, kita ada tanah 10 ekar, kita peruntukkan suku ekar daripada tanah kita, wakafkan untuk diwakafkan untuk surau haji maksum. Contoh, ia berkuat kuasa. Tak boleh di-challenge oleh waris-waris. Sebab ia di bawah kategori 1/3. Kita dah masukkan dalam wasiat. Itulah bekalan kita. Waktu kita hidup, sayang kita nak wakafkan. Kita diam-diam buat wasiat, tulis, letak dalam tu. Esok kita mati, pandai-pandai lah. Kita dah mati, dah tak tahu apa tuan-tuan. Tapi kalau kita buat macam tu, pahalanya berjalan. Mati je, pahalanya terus berjalan. Waktu hidup pun dah. Waktu mati tu automatik. Pahalanya berjalan sebab kita dah buat wasiat untuk wakafkan. Okey, boleh tuan-tuan. Boleh ya, insya-Allah. Boleh, ada soalan lain? Tak ada kot. Ya. Dia tak boleh. Dia kena bin Abdullah. Dia tak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Bapa angkat, datuk angkat, abang angkat, boleh dia kepada selain daripada bapa angkat lah. Oh, cucu sendiri. Cucu sendiri binkan pada datuk. Saya ada anak tapi tak binkan pada anak saya. Saya tak binkan pada diri saya. Binkan pada datuk. Yang tu suruh datuk daftar pendaftaran. Itu tak boleh pula sebab boleh. Oh, minta azan kejap dulu. Kita jawab.
Okey, sikit je. Jadi tadi tu bin kepada datuk, tak boleh. Dia kena bin kepada bapa juga. Sebab tu mungkin kalau zaman-zaman 50-an, 60-an dulu, sebab sistemnya belum ni. Sebab hari ni nak daftarkan anak tuan-tuan, dia pertama dia akan tengok apa? Sijil kelahiran. Lepas tu bapa ada tak sijil nikah. Mesti mak bapa tu kena ada sijil nikah. Tapi tuan-tuan ada satu kes, boleh ke tak anak luar nikah ni dibinkan dengan bapa zinanya tu? Boleh. Dengan syarat apa tuan-tuan? Dengan syarat bapa ni zinahnya, maksudnya bapa dengan ibunya tadi tu ketika mana mungkin dia buat projek dulu sebelum nikah. Dia buat kerja dulu sebelum nikah. Sebelum nikah dia dah buat kerja dulu, lepas tu baru nikah. Kemudian tarikh nikah dengan tarikh kelahiran itu mesti 6 bulan 1 lahzah. Anak itu barulah dibinkan walaupun asalnya ni bapa zina dia. Tu nak bezakan kat situ tuan-tuan. Maksudnya tarikh nikah, sebab tu kalau ni benda ni na'udzubillah, kita tak minta lah. Andai kata berlaku dalam masyarakat. Kalau tengok filem Melayu berlaku macam ni, dia kena halau, betul? Kena maki hamun lah, kena halau lah, kau keluar daripada kampung, tak guna, malukan orang kampung, contoh. Itu bukan jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian nikahkan cepat. Jadi apabila nikahkan cepat tuan-tuan, tengok kadang-kadang sebab minima kelahiran tu berapa bulan yang dianggap sebagai dah bernyawa? 6 bulan. Ada tak kelahiran 6 bulan lebih? Ada. Dia usia kandungan dia 6 bulan lebih, 7 bulan lebih. Tu. Jadi kat situ apabila dia nikah, tengok tarikh dia punya tarikh nikah dengan tarikh kelahiran lebih 6 bulan 1 lahzah, maka boleh dibinkan. Walaupun itu hasil daripada buat kerja dulu sebelum nikah. Haram. Dia kalau sekarang dia tengok sijil nikah. Sebab tu Jabatan Pendaftaran Negara hari ni sebelum tu kena, kalau dia buat juga dia kena ubahlah semula. Dia kena ubah semulalah. Itu je. Jabatan Pendaftaran lah, dia kena ubah balik. Itu je lah tuan-tuan. Sebab implikasinya tu panjang lah. Implikasi dia, takut implikasi akan datang. Itu jadi masalah. Jadi kena yang tu kena jagalah. Okey. Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Last, ada lagi soalan? Rasanya tak. Kalau ni binti Abdullah, itu je lah. Boleh dibinkan bapaknya. Contoh namanya Ali. Ali bapanya yang tak cukup ni tadi tu Muhammad. Ali Muhammad. Gitu je. Memang akan jumpa, memang ada IC yang kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan macam kami cikgu di sekolah kadang-kadang tengok IC pelajar namanya Ahli Muhammad. Ahli Karim bin tak ada. Yang tu kita fahamlah. Tapi kita tak tanya, kau anak luar nikah ya? Tak adalah gitu, tak tahu lah gitu. Emosi, kita kena jaga emosi pelajar tuan-tuan. Tapi kita maklum, okey. Tapi adakah dia hina? Tidak. Saya ada anak murid hari ini berjaya dah. Walaupun IC-nya tak ada bin. Tapi hari ini jadi pegawai kesihatan di salah satu daerah di Selangor. Alhamdulillah. Sebab yang salah bukan dia, yang salah mak bapak dia. Okey, boleh ya? Ya, Tuan Haji. Dia dapat bahagian harta. Okey, baik. Dia tak boleh. Dia kalau dapat harta pusaka pun, dia hanya akan dapat harta daripada ibunya. Hubungan dengan ibunya tak putus.
dia tetap dapat walaupun dia anak tidak sah taraf, bukan anak zina lah, anak zina ikutan ubah. Anak tidak sah taraf. Kepada ibunya dia tak putus. Harta tetap dapat. Dia punya ni. Dia tidak boleh menjadi wali. Dia tidak boleh menjadi wali. Sebab dia bukan anak ni lah. Okey, boleh. Boleh tuan-tuan Cukup aku. Ini faraid ke munakahat ni? Campur-campur. Okey, tak apalah. Oh, satu lagi. Terwali. Yang tu kena pergi dapatkan perintah mahkamah syariah untuk faraq, untuk pisahkan pasangan tersebut. Untuk pisahkan pasangan tersebut. Kalau tersalah. Maksudnya isunya tersalah jadi wali. Salah ambil wali. Ini ada satu kes, dua kes. Satu di Johor, ada satu yang saya tahulah, satu di Johor, satu di Terengganu. Dia ada bapa hidup, tapi dia ambil wali abang. Setahun kahwin, bapaknya tak puas hati. Pergi mahkamah syariah, mohon mahkamah syariah supaya perkahwinan tersebut dibubarkan. Dan mahkamah bubarkan perkahwinan tersebut. Jadi selama mereka bersama ni, dia tidak dikatakan zina, bukan. Dia disebut sebagai persetubuhan syubhah. Dia tidak berdosa. Sebab itu dalam bab perkahwinan, wali ni kena jaga betul-betul. Dia kena pastikan betul-betul. Kalau dia waktu tu dah ada zuriat contohnya kan, itu tidak dianggap sebagai anak zina, tidak dianggap sebagai anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Ia hanya dikenali sebagai anak syubhah. Okey, yang tu kes implikasi dari segi iddah pula. Panjanglah tuan-tuan. Nasinya dah sejuk nanti. Okey, dari segi cuma ginilah. Senang cerita, dia boleh apabila mahkamah bubarkan perkahwinan, keluar daripada mahkamah, cepat-cepat isi borang, nikah semula. Selesai masalah. Dia tak ada iddah. Perempuan tadi itu tidak ada iddah. Dia terus nikah semula dengan pasangannya. Tapi gunakan wali yang betul lah. Tapi kalau dia nak kahwin dengan orang lain daripada yang mula, dia kena berendah dulu. 3 kali suci ikut mazhab Syafi'i ataupun 3 kali haid untuk ikut mazhab Hanafi. Itu ada beza lah. Anak tu tetap bin yang bapa tu lah. Tu tetap, yang tu tak ada masalah. Cuma isunya persoalan tentang wali saja. Tapi kalau pergi, ni kalau panjang sangat tu nanti tapi, last. Tapi kalau tuan-tuan nikah yang masalah ni, nikah di Thailand ni, apabila tuan-tuan tidak menggunakan wali hakim, itu masalah. Tuan-tuan hanya menggunakan wali tahkim, itu problem besar. Sebab itu kalau tuan-tuan yang nak nikah di Thailand, tak ada masalah. Tuan-tuan nikah pergi pejabat agama dia. Jangan pergi masjidnya cari Pak Imam yang pakai serban besar. Tak ada. Jangan. Pergi pejabat agama dia yang tu berdaftar. Itu dikira sebagai wakil gubernur kerajaan Islam punya, memang diberi tauliah kerajaan Malaysia mengiktiraf. Tuan-tuan jangan pergi masjid, pergi surau cari Pak Imam suruh tolong nikahkan. Yang tu tak sah. Itu bukan wali hakim namanya. Dia kena pejabat pegawai agama di pejabat agama yang tu sah. Yang tu perkahwinannya sah, tak ada masalah. Yang penting dia ada jarak. Itu bab munakahat lah tuan-tuan. Itu panjang lebar lah bab munakahat. Boleh ya? Okey, rasanya cukup lah. Airnya pun dah sejuk dah tu. Akhir kalam, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.